kembali ke rancangan In Person terbitan TV Impian. Hari ini kita bersama Yang Berhormat Dr. Syed Azman Syed Nawawi, Adun Batu Buruk, Terengganu, merangkap Penolong Setiausaha Agung PAS Pusat dan juga Timbalan Lajnah Antarabangsa di PAS Pusat. YB nak tanya berkenaan dengan Terengganu dulu sebelum kita pergi lebih lanjut lagi. Jadi YB dulu masa menang mula-mula sebagai ahli parlimen untuk Kuala Terengganu. Lepas tu ditukarkan ke DUN pula. Adakah sebab-sebab tertentu kat situ? Yalah, mungkin dari segi perkiraan strategik di Terengganu itu saya diminta untuk turun ke DUN dan memberikan input saya di peringkat DUN, kerana penglibatan sebagai ahli parlimen dan ADUN ini berbeza. ADUN ini perlu menumpukan banyak kepada isu-isu negara dan sebagainya. Tetapi kalau ADUN, tumpuan itu lebih kepada isu-isu negeri. Namun demikian saya terus juga dengan pelbagai isu yang boleh kita berikan ataupun boleh kita sumbangkan dalam konteks negeri dan juga negara. Okey. Jadi semenjak kemenangan oleh Datuk Seri Presiden PAS semasa 99, telah ada dua Menteri Besar yang berbeza. Satu Datuk Seri Idris Yusof dan sekarang ni Datuk Ahmad Said. Jadi boleh tak YB tolong perjelaskan sikit apakah perbezaan administratif di antara kedua tu? Terengganu ini adalah sebuah negeri yang Allah kurniakan sebagai sebuah negeri yang cukup kaya, mempunyai hasil mahsul yang begitu kaya dan begitu banyak. Minyak, gas, biji besi dan emas dan pelbagai bentuk hasil-hasil bumi yang ada di negeri Terengganu itu yang membolehkan negeri Terengganu ini mendapat hasil tahunan yang begitu banyak. Tetapi malangnya dari segi pengurusan kerajaan negeri Terengganu, kita dapat melihat Terengganu ini kemiskinannya cukup tinggi. Sedangkan annual budgetnya mencecah hampir 2 bilion setiap tahun. Dan Terengganu adalah negeri yang kedua tertinggi dari segi annual budgetnya. Selangor pun kalah dari segi bajet tahunan. Tetapi dari segi kehidupan rakyat cukup begitu susah, dan mereka terpaksa dalam suasana yang ada ini berhadapan dengan projek-projek pembangunan yang tidak memberi manfaat, banyak tidak memberi manfaat kepada rakyat di negeri Terengganu. Sekurang-kurangnya di zaman Menteri Besar Datuk Idris Yusof ada kita nampak di hadapan kita ini projek-projek yang berjalan. Tetapi Menteri Besar yang ada sekarang ini kita tidak nampak apa jenis projek yang berjalan. Tetapi perbelanjaannya adalah mega besar semuanya. Projek-projeknya begitu besar, ratus juta, dan kebanyakannya tidak banyak memberi manfaat kepada rakyat negeri Terengganu. Saya boleh memberi contoh. Yang pertamanya dari segi pembinaan kawasan bebas cukai di Kenyir yang menelan belanja lebih daripada 300 juta ringgit. Pembinaan zoo di Bukit Takal di Kemaman, ianya mencecah hampir 100 juta ringgit. Dan pelbagai bentuk projek-projek mega yang dijalankan. Dan yang terakhir, pembangunan pasar Payang, di mana mereka akan merobohkan pasar tradisional berpuluh-puluh tahun di negeri Terengganu itu untuk membina hotel dan juga kondominium yang bernilai hampir setengah bilion ringgit. Jadi ini menjadikan negeri Terengganu di mana mereka membangunkan projek-projek ini tetapi rakyat tidak mendapat manfaat yang banyak. Dan saya boleh beri contoh lagi di mana berlakunya keruntuhan di negeri Terengganu sekarang ini. Ramai memperkatakan tentang Terengganu sekarang ini bukan hanya terkenal dengan kepuk lekor, dengan songket, dengan batik, tetapi juga dengan negeri berlakunya keruntuhan bangunan-bangunan. Sampai banyak orang membuat joke kalau nak pergi semayang di Terengganu kena pakai topi geledah kerana terlalu banyak keruntuhan yang berlaku. Maka inilah yang kita lihat perlunya kesedaran di kalangan rakyat untuk melakukan perubahan-perubahan di negeri Terengganu ini. Dari segi politik kita menerima keputusan rakyat, tetapi dari segi ketulusan rakyat Terengganu perlu membuat perubahan-perubahan
melihat kepada apa yang sedang berlaku di negeri Terengganu itu sendiri. Gitu. Doktor, nak tanya antara penggal pertama Menteri Besar yang sedia ada dengan penggal kedua ni, macam mana performance PAS tu sendiri? Dari segi kekuatan PAS itu macam mana sekarang ni? PAS berada di tahap yang cukup baik. Sokongan dan dukungan anak-anak muda, sokongan dan dukungan civil servant, saya boleh kata more than 70% civil servant di negeri Terengganu bersama-sama dengan PAS dan Pakatan Rakyat. Cuma masalah kita adalah rural voters, pengundi-pengundi di luar bandar. Mungkin kita dalam jangka masa 4 tahun ini menjurus kepada pilihan raya umum yang ke-14. PAS Terengganu perlu memainkan peranan yang lebih aktif di kawasan-kawasan rural areas, pengundi-pengundi luar bandar, untuk memberikan kesedaran kepada mereka. Dan saya yakin insya-Allah kalau ini berjalan dengan baik dalam jangka masa 4 tahun ini, insya-Allah pilihan raya umum yang ke-14 kita akan dapat menawan kembali negeri Terengganu Darul Iman ini daripada UMNO dan Barisan Nasional. InsyaAllah. Doktor, dari segi UMNO Barisan Nasional, mereka suka menggunakan politik pembangunan. Jadikah isu yang sama juga digunakan di Terengganu untuk rural voters? Di negeri Terengganu, apa yang menjadi masalah di Terengganu ini adalah budaya subsidi. Budaya subsidi ini menjadikan pemikiran pengundi-pengundi luar kebanyakannya seolah-olah captive mind dalam kehidupan mereka. Mereka terpaksa bergantung kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk hantar anak sekolah, terpaksa bergantung kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk hari raya. Mereka terpaksa bergantung kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk mengadakan program-program masyarakat. Mereka terpaksa bergantung kepada UMNO dan Barisan Nasional. Seolah-olah begitu gambaran yang dibuat. Mereka diberikan bantuan one off mungkin RM200 untuk hari raya. Mereka diberikan bantuan one off mungkin RM300 untuk fakir dan miskin yang dikatakan. Mereka diberikan bantuan atap biru. Dan di Terengganu ini sampai kepada air buah kurma dan air zam-zam diberikan kepada rakyat. Sampai begitu. Sebut saja bantuan baju sekolah, beg sekolah, basikal, atap biru, air zam-zam, buah kurma, semuanya diberikan di negeri Terengganu ini, sehingga kan bantuan hari raya pun peruntukannya mencecah 60 juta setiap tahun yang diberikan kepada rakyat. Dan ini tidak berlaku di negeri-negeri lain. Maka inilah yang kita nak pecahkan tembok captive mind, pergantungan rakyat, sebahagian rakyat Terengganu yang bergantung kepada budaya subsidi ini, sehingga kan mereka merasakan seolah-olah segala-galanya dalam kehidupan mereka ini terpaksa bergantung kepada UMNO dan Barisan Nasional, terpaksa bergantung kepada wakil-wakil rakyat, JKK dan sebagainya yang dikatakan memberikan bantuan kepada mereka, yang sebenarnya lebih merupakan suatu pemikiran, suatu budaya yang terus-menerus meletakkan sebahagian besar rakyat Terengganu berada di tahap kehidupan kemiskinan yang tidak merubah kehidupan mereka. Sebenarnya diberikan RM100, RM200 tidak merubah kehidupan mereka. Kalau mereka penarik beca, begitulah kehidupan mereka 5-10 tahun yang akan datang, penarik beca juga. Kalau mereka petani, kalau mereka nelayan, 5 tahun kemudian begitulah kehidupan mereka yang terus-menerus terpaksa menagih simpati untuk mendapat bantuan RM100-200 daripada pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Dan inilah yang menjadi cabaran besar kepada kita PAS dan Pakatan Rakyat, yang kita nak pecahkan pemikiran rakyat supaya mereka keluar daripada kepompong ini, memahami bahawa tanggungjawab rakyat lebih daripada pergantungan RM100, RM200 untuk kita lakukan perubahan di Terengganu. Jadi doktor, adakah perkara yang sama juga berlaku dalam pilihan raya kecil Kuala Besut, iaitu mentality subsidi ini? Sebab kalau kita tengok calon untuk PAS, Cik Long contohnya, seorang yang baik, bukan saja dikenali di antara orang kampung, tetapi di peringkat menengah dan atasan pun mengenali dia. Tapi begitu baik, begitu cantik, begitu bagusnya calon PAS, tapi tetap dikalahkan. Adakah ini disebabkan mentality subsidi ini telah lama berlaku. Tambah lagi kalau di Kuala Besut, nelayan-nelayan yang
mendapat pelbagai bentuk bantuan, pukatnya, bantuan botnya, bantuan enjinnya, bantuan dieselnya, sebut sajalah. Dan anak-anak mereka, bantuan anak-anak sekolah, bantuan baju sekolah, beg sekolah, buku sekolah, basikal dan sebagainya, ditanamkan, diberikan supaya mereka terus menerus dari segi kehidupan mereka, kebergantungannya sebagaimana yang saya sebutkan itu, dalam bentuk captive mind mereka terus menerus bergantung kepada kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Boleh Doktor share tak apa dia yang PAS dan Pakatan Rakyat sedang buat untuk mengatasi masalah ni? Dan sebenarnya ini kita telah berjaya pecahkan tembok ini di kalangan urban voters. Sebenarnya di bandar, di kawasan bandar, kalau di Dun Batu Buruk, kawasan bandar, tetapi penduduk miskinnya begitu ramai yang bergantung kepada subsidi, yang bergantung kepada bantuan one off RM200, RM300 ni. Tetapi kita berjaya pecahkan pemikiran mereka. Duit kamu boleh ambil lah, kerana bukan milik UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi bila come to the time of voting, kamu perlu membuat penilaian yang terbaik dan berilah undi kepada PAS dan Pakatan Rakyat untuk kita lakukan perubahan di negeri Terengganu. Ini kita berjaya lakukan di kalangan urban voters, dan inilah yang kita sedang lakukan untuk kita pecahkan tembok ini di kalangan rural voters di luar bandar. Baik, Doktor, kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.